Sebelum daripada arash ni ada, Tuhan bersemayam di mana? Soalan tu dah tak betul, daripada awal lagi dah tak betul. Sebab tu selalunya bila mana kita tengok sebahagian orang yang cuba nak mempertahankan aliran metodologi takwil ini, mereka selalu akan provoke orang awam dengan soalan ni. Takwil memiliki 3 pengertian. Takwil itu ada 3 konsep dia. Okay. Yang pertama, takwil hakikat atau kenyataan yang sebenarnya dari suatu perkataan atau berita. Contohnya, takwil tentang berita gaib yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti syurga, kenikmatan syurga, neraka, hari akhir dan lain-lainnya. Artinya, hal-hal itu benar-benar ada secara hakikat, namun tidak diketahui seperti apakah semua itu. Inilah yang disebut sebagai mutasyabih. Takwil yang pertama ialah takwil hakikat. Metodologi pertama, cara pertama, kaedah takwil ni ialah menafikan hakikat dia tak sama secara langsung. Langsung tak sama. Tapi benda tu ada. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala menyifatkan dalam syurga ni ada sungai yang mengalir padanya madu. Kita biasa tengok madu lebah sekarang. Madu lebah ni dia melekit. Maknanya dia pekat. Memang payah kita nak tengok madu tu dia mengalir macam air. Tapi Quran telah menyebutkan dalam syurga ni dia ada sungai yang air sungai tu dia bukan air tapi dia madu. Asalin musaffa. Madu yang terpilih. Dia mengalir macam sungai. Kita percaya ada sungai daripada madu ni. Tapi macam mana keadaan dia? Adakah sama macam sungai yang kita tengok sekarang, sungai daripada air? Wallahu alam. Kita nafikan hakikat dia, tapi kita kata ada dah sungai tu. Sungai daripada madu tu ada, sungai daripada susu tu ada, sungai daripada air sekian-sekian yang lazat bila mana diminum menghilangkan dahaga. Dia memang wujud di syurga. Tapi tak diketahui hakikat dia macam mana. Okay, itu takwil yang pertama. Okay. Yang kedua, takwil dengan makna tafsir. Seperti mana perkataan ahli tafsir, al-mufassirin. Bila mana baca satu ayat, maka dia pun akan terangkan, okay, maksud ayat ni apa. Itu pun dipanggil takwil. Takwil pada hal ni, pada keadaan ni, masih lagi tak ada masalah. Okey lagi. Okay. Yang ketiga, takwil dengan makna ta'til. Tapi dalam bahasa Melayu dia sebut penyimpangan. Penyimpangan suatu kata daripada makna yang sebenarnya ke makna yang lain. Makna takwil inilah yang sering disebutkan dalam perbahasan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, dalam kurungan wujud Allah, sifat-sifat Allah, akidah dan lain-lainnya berdasarkan dalil. Yang kita nak bahas, yang tadi kita dengar, bila mana penulis dia kata kita sifatkan Allah Ta'ala seperti mana dia sifatkan diri dia, seperti mana Rasulnya menyifatkan zat Tuhan tanpa takwil. Takwil yang mana? Takwil yang ketiga ni. Takwil dengan mana? Ta'til. Ta'til dalam bahasa Arab maksudnya ialah tergendala ataupun tertukar. Maksudnya digantung, tak buat apa-apa. Jadi maksud takwil yang dilarang sini ialah menukar makna. Contoh, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy. Dalam bahasa Arab, orang Arab di zaman Nabi, khususnya orang Arab di Mekah dan Madinah, bila mana sebut perkataan istiwa, ianya bermaksud bersemayam dengan penuh kemuliaan. Dalam bahasa Melayu kita, bersemayam ni apa dia? Duduk di tempat yang mulia, duduk atas kursi ke, duduk bersila ke, tapi dia macam ada satu pelantar yang tinggi. Mudah kita nak faham. Kita tengok dalam istana ni ada balai rong seri. Balai rong seri tu dia ada pentas, situ akan diletakkan kursi kuning. Raja akan datang dengan permaisuri dia, duduk situ. Itu duduk tu dia panggil bersemayam. Macam raja dan sultan sekarang, bila mana ada hari pertabalan ke, hari-hari penting lah, hari keputeraan ke apa, maka duli yang maha mulia ni akan pergi duduk di atas, singgah sana dia orang. Waktu dia duduk tu, dia panggil bersemayam. Tu bahasa Melayu kita.
Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu lama yang menggambarkan tentang kehidupan di istana ni, ada satu lagi gaya bersemayam ni, duduk bersila terus. Letak macam sofa apa semua, duduk sila panggung ke, duduk macam nak terlentang ke. Itu pun bersemayam. Okay. Bila mana sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Perkataan istiwa maksud dia bersemayam. Ini ialah perkataan yang difahami oleh Arab dan diterjemah dalam bahasa Melayu pun macam itulah. Okay. Tapi adakah Allah Ta'ala zatnya itu bersemayam seperti mana seorang raja ataupun sultan dia duduk atas kursi ataupun dia duduk di atas pelantar tu ataupun atas pentah tu? Jauh sama sekali tidak sama sekali. Perkongsian perkataan bukan bermaksud satu pattern je perbuatan dia tu. Kita kongsi perkataan ni pun dalam bab ni pun sebut bersemayam, dalam bab satu lagi pun sebut bersemayam, tapi dia bukan membawa perbuatan yang sama. Tuan-tuan tengok buku ni dengan sebuku roti. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Buku ni hempuk, pening kepala. Sebuku roti makan, kenyang perut. Tapi guna perkataan dua-dua buku semua. Dua-dua guna perkataan buku. Buku 5 menumbuk. Buku juga. Tapi tak boleh nak belek. Tak ada orang bila mana kita sebut aku bagi buku 5, mana? Aku nak belek tengok. Itu minta daripada 1 jadi 2 buku 5. Cakap macam tu. Nak kata apa? Nak kata perkongsian perkataan. Yang inilah yang cuba nak dibahamkan di sini, bila mana para ulama salafus salih menentang takwil sini dah tukar perkataan. Sebab tu ada manhaj kelompok tertentu bila mana sampai dekat istawa, dia orang akan terjemah istiwa ni bukan bersemayam. Istiwa ni maksudnya ialah menguasai. Menguasai perkataan lain. Itu tukar. Kita tahulah benda tu telah jadi khilaf di kalangan para ulama. Okay. Tapi nak kata itulah ta'til dan takwil yang disebutkan di sini. Kita kata yang menggunakan metodologi ta'til dan takwil ini kurang tepat untuk berinteraksi dengan ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat berkenaan dengan nama-nama Tuhan. Tak ada orang pun yang kata yang pegang takwil ni jadi kafir. Sebab benda ni dah jadi perbahasan yang besar di kalangan para ulama sampai ke zaman kita. Tak boleh, sebab kita tak boleh campur adukkan isu kafir dengan isu takwil. Tak boleh duduk sekali. Dia dua benda yang berbeza. Jadi kita kena hormat lambak ni. Cuma orang yang belajar dan mengkaji, dia akan tahu bahawasanya pendirian yang lebih tepat ialah dengan tidak kacau usik pun bila mana Tuhan dah sebut tentang dirinya sendiri. Ya, itu dulu. Okay. Kemudian dia kata tanpa takyif juga. Takyif dalam kurungan dia sebut menanyakan bagaimana. Takyif nota kaki 2 atau 3, takyif adalah mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu atau menentukan bahawa hakikat sifat Allah itu begini atau begitu. Maka tidak boleh dikatakan bagaimana Allah bersemayam, istiwa, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya mengenai istiwa. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ini perkataan Imam Malik yang selalu dibawa untuk bahas bab ni dan dia sangat masyhur dan terkenal. Istiwa itu telah diketahui maknanya kata Imam Malik, sedangkan tata caranya tidak diketahui, tetapi mengimaninya adalah wajib dan menanyakannya adalah bid'ah. Bila mana kita tengok ayat Quran yang sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini contoh-contoh ayat yang common, yang biasa bila mana kita cakap bab ni. Menjadi satu kesalahan dan menjadi benda yang tak perlu untuk kita tanya. Sebelum daripada arash ni ada, Tuhan bersemayam di mana? Soalan tu dah tak betul, daripada awal lagi dah tak betul. Sebab tu selalunya bila mana kita tengok sebahagian orang yang cuba nak mempertahankan aliran metodologi takwil ini, mereka selalu akan provoke orang awam dengan soalan ni. Kalau tuan-tuan dengar mana-mana ustaz kata Allah Ta'ala ni bersemayam atas arash, Allah Ta'ala ni meninggi di atas arash, tanya dia, sebelum ada arash Tuhan duduk di mana? Dia ajar kepada orang awam, suruh tanya macam tu. Sebenarnya itu bukan metodologi dan itu bukan kaedah akademik untuk memperbahaskan bab ni.
Bila mana Tuhan dah beri satu statement yang jelas, buka surah Toha, dia akan sebut macam tu. Maka kita tak boleh nak argue apa-apa lagi selepas daripada datang statement yang jelas. Statement tu bukan kata-kata orang, kata-kata pemilik ataupun diri zatnya sendiri. Tuhan sendiri yang kata dia macam tu. Dia dah clear dah hakikatnya. Tapi ada orang dia rajin dan dia rasa tak boleh pegang dengan style macam tu. Ini tabiat manusia. Okay. Itu takyif. Okay. 204 tashbih. Tashbih maksudnya ialah tamsil, tamsil maksudnya ialah perumpamaan ataupun pengumpamaan. Okay. Tamsil maknanya adalah tashbih, iaitu menyerupakan sifat-sifat Allah, sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah dengan sifat-sifat makhluknya. Contoh dengan berkata, zat Allah adalah seperti zat kita. Ada jirim, ada jisim, boleh pegang. Tuhan dengan kita ni sama aja. Yang tu dia panggil tamsil dan juga tashbih. Sekali duduk dalam tu. Okay. Kemudian dia kata sifat Allah itu menyerupai sifat kita. Itu semua tidak dibolehkan kerana firman Allah Ta'ala jelas, laisa kamithlihi syai'un. Tadi daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Asy-Syura ke Asy-Syu'ara? Asy-Syura, betul. Surah Asy-Syura. Asy-Syu'ara surah lain. Okey. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Okay. Kemudian yang terakhir iaitu tashbih. Nota kaki 205. Dia kata, tashbih Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, perbezaan antara tamthil dan tashbih adalah tamthil menunjukkan penyamaan dari segala segi, sedangkan tashbih tidak demikian. Tamthil ni serupa terus. Kadang-kadang dipanggil juga dengan musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk secara direct, secara langsung. Tashbih ni kadang-kadang diambil part tertentu je, dia tak serupakan semua. Tapi poinnya ialah salafus salih bila mana berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan, sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, dia orang akan tolak semua elemen ni. Dia orang akan tolak takwil, dia orang akan tolak takyif, tamthil dan juga tashbih. Empat ni semuanya tidak diterima. Okey, clear yang tu.